Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Nawaitu ta'allu wa ta'lim wa tazakkura wa tazkira wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni as'aluka ilman ladunni wa mashraba safihani ya wahabu ya ghani. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Rabbi yasir wa la tu'assir wa tamim bil khair wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Allahumma bihaqqi sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katanya pengarang rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Sehinggalah perkataan dia kat mana Apa dia? Kitab lain tu. Kitab lain. Kau surat lain. Ayat dia bunyi lagu mana? Situ. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata mendahulu ke hak suami ke atas seseorang isteri hingga mendahului hak kedua ibu bapaknya, seperti yang datang pada fasa galak ke meraihkan bagi hak kedua ibu bapa dan suami, menurut apa yang diceritakan daripada Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Kita sebut dah, seorang perempuan apabila berkahwin, berpindahlah syurga dan nerakanya berada di kaki suami dia, yang mana sebelum ni wajib dia taat kepada kedua ibu bapaknya, sekarang berpindah kepada suaminya. Dan haram bagi ibu bapa mengajar kepada anak perempuan supaya menderhakai suami, kerana di antara hak ibu bapa dan suami, hak suami lebih besar bagi perempuan bernama isteri. Manakala anak lelaki pula dia menikah 14 kali pun, ibu bapa dia tetap dia wajib kena taat. Wajib dia kena taat dan tidak berpindah ketaatan itu kepada isteri dia. Tak ada istilah suami taat kepada isteri. Tak boleh. Masalah kita nak berlemah lembut tak apa, tetapi kalau bercanggah di antara ketaatan kepada suami dan ibu bapa, maka suami lebih afdal pada ketika itu. Berarti kalau kita pilih taat kepada suami berbanding dengan ibu bapa pada masa tu, tidak berdosa perbuatan kita. Maknanya pilihan kita itu tepat. Tetapi kalau kita pilih untuk memilih ibu bapa kita berbanding taat kepada suami kita, jika bercanggahlah, maka hukum dia berdosa. Tu Islam buat adil dah, lelaki wajib taat kepada perempuan yakni ibu dia, manakala perempuan wajib taat kepada lelaki yakni suami dia. Gapo dia hanya cerita daripada Sayyidina Umar Al-Khattab.
Katanya bahawa ia keluar berserta para sahabatnya. Tiba-tiba ia melihat seorang perempuan menanggung orang tuanya di atas belakangnya. Nah, seorang perempuan pikul orang tua dia, ayah dia ke ibu dia di atas belakang dia. Maka Sayyidina Umar bertanya kepadanya, kenapa terjadi bebanan yang begini? Bapa demo duk pikul mak ayah demo lagu ni. Maka perempuan itu menjawab, wahai Amirul Mukminin, sebenarnya ia bapakku. Ni ayah dia ni, bapakku. Ia telah menjadi seperti kanak-kanak mak ayah hamba ni. Apabila dia tua, perangai dia berubah menjadi seperti kanak-kanak. Itulah perjalanan hidup manusia lagu tu. Kanak-kanak jadi dewasa, dia remaja, jadi dewasa, jadi orang tua, jadi budak semula. Orang tua ni perangai dia seperti budak-budak. Kita baloh laki bini, dia kata mengepek ke dia. Kita mucung sikit, dia jebek dah. Cepat mengaju, cepat bergapo, perangai budak tu ada. Kadang-kadang nak suruh kita suap. Air pun nak suruh kita suap, nak suruh cara belaka. Kadang-kadang tak teruruh dah najis dia, gapo dia. Akhir sekali manusia ni asalnya dia lemah. Ya usaha boleh meningkat dewasa jadi kau hebat-hebat, turun semula jadi lemah semula, berhajat kepada manusia. Sebab tu Nabi kata, berdoalah supaya Allah Ta'ala tidak mengembalikan kamu kepada usia yang hina. Apa maksud usia yang hina? Terlalu tua hingga menyusahkan orang. Maka umur lagu ni nampak hina kita. Moleknya kalau mati pun jangan sampai perikat menyusahkan orang. Tubuh tengah segar jugalah mati. Jangan sampai perikat tua menyusahkan orang. Maka umur lagu tu umur hina. Ada kata umur yang hina ini nyanyuk, jadi nyanyuk. Allah nyanyuk tak tahu apa ni. Maka hebat-hebat dia jadi nyanyuk, tak ada hebat dah lah. Katanya perempuan saat ni, ayah aku jadi lagu tu dah ya Amirul Mukminin. Dia tua dah, jadi nyanyuk, jadi tak betul. Budak-budak dah. Seketika ia ingin sesuatu. Kadang-kadang dia nak benda, nak jerit nak benda. Kita bui lepas tu tak ingat dah pula. Seketika pula ia ingin bermain-main di tanah. Supaya dengan budak-budak nak main tanah lah gapo. Nak pergi berderak lah, nak pergi gapo. Nak makan cak kedih, nak makan gapo. Perangai orang tua. Kita jangan rasa kita tidak akan tempuh umur ni. Kadang-kadang ada orang siapa perikat lagu ni. Seperti kanak-kanak kecil bermain. Dia nak main juga. Dia nak begini. Nak berhibur. Seketika ia meminta makanan dan seketika ia minta minuman. Makan, minum. Kita buat mari tak sedar pula. Akak ayah pergi luar, akak pergi luar. Puas duk dalam pula. Dalam dah pula. Sudah. Maka setiap kali aku tiada di sampingnya, ia memanggil aku. Setiap kali aku duduk jauh daripada dia, maka dia panggil. Mek, awe, pergi kat dia. Mek panggil dah pulak. Dengan keadaan yang membosankan, panggil siapa kita bosan. Mek, ingat ada gapo kita hunggah-hunggah lagi. Saja dia. Sudah. Maka aku menanggungnya di atas belakangku ke mana jua aku pergi hingga apabila ia ingin sesuatu, nescaya aku berikannya. Jadi aku pikul dia atas belakang ni mudah. Kalau dia duduk jauh dengan aku, dia nak hajat. Ni dia nak gapo dia tunjuk, aku buat selalu mudah kata. Dan jikalau aku tiada dapati, maka aku berikan sesuatu benda. Kalau dia nak sesuatu tak boleh, aku beri muka lain, tak apalah. Demikianlah keadaan dia, supaya budak dah. Maka Sayyidina Umar merasa heran lalu berkata kepada sahabatnya. Sahabat kata, Sayyidina Umar kata, budak ni boleh kira. Masya Allah khidmat dia kepada bapak dia. Siapa lagu ni kata. Kita tak ada lagi pikir orang tua kita ni. Orang tua kita nak mari salah depan saing kita tarik tangan. Malu. Ibu bapak kita tua, tak comel.
Ada manusia lagu tu lah ni. Patut kalau mak pak kita ambil kaki dia siung depan orang. Malu ke apa dia? Kaki mak kita. Ni malu kaki mak kita. Apa tu? Sombong apa? Kita rasa kita besar. Dulu besar tapak tangan dia duk pegang kita. Ni. Sebab apa? Kerana tidak beri pelajaran. Ibu ayah tu sendiri tidak mengajar adab kepada anak-anak. Tidak ajar hormat, tidak ajar apa. Maka anak-anak tu rasa tak biasa, rasa segan nak buat benda-benda lagu tu. Salah siung tangan pun rasa segannya nak siung tangan orang tua. Nak cium pipi dia, Allah rasa segannya lah. Cium kaki tak usah berat lagi. Mari apa kalau cium kaki apa ni kata ni. Dia kata, adakah kamu tahu bahawa perempuan ini telah mendatangkan hak bapanya? Maka mereka menjawab, benar wahai Amirul Mukminin. Katanya Amirul Mukminin, oh, khidmat anak tina ni besar sungguh. Pikul ayah dia ketika tua. Maka dia nak balas jasa ayah dia ke guana. Rasa-rasa dia boleh balas ke dok jasa ayah dia. Katanya sahabat lain kata, ya benar. Oh, kalau setara ni supaya awak anak dia, ayah dia supaya dia masa kecil dulu lah. Ayah dia pikul dia pun pikul ayah dia. Maka Umar radhiyallahu anhu berkata, aku pun akan berkata sedemikian juga. Sesungguhnya ia telah menunaikan tanggungjawabnya serta berziarah pula. Ni pergi umrah. Maka jawab perempuan itu, maka katanya Sayyidina Umar, aku pun rasa lagu tu. Kalau dengan perbuatan dia ni lagu ni, memang dia balas sungguh jasa ayah dia ketika kecil dulu. Maka jawab perempuan itu saat ni. Apabila Sayyidina Umar tanya saing-saing dia, oh bisa perempuan ni. Maka perempuan itu sendiri jawab, engkau tersalah wahai Amirul Mukminin. Salah menganggap lagu tu. Menganggap aku sudah tunaikan hak aku, anak ni hak aku, dia sebagai ayah aku tunai dah dengan cara aku pikul dia ni. Dak wahai Amirul Mukminin. Kerana aku belum lagi membayar haknya. Tak siapa lagi aku tak boleh tebuh lagi hak ayah aku ni. Iaitu bapa aku ini telah memelihara aku. Dia telah melakukan segala usaha untukku. Kita jadi besar, aku boleh berjalan, aku semua usaha dia. Penak lelah dia, maka membesarkan aku. Dan berkhidmat kepadaku serta mencita-citakan kehidupanku. Semua khidmat mak ayah aku itu, dia khidmat aku dalam keadaan dia berharap aku semakin besar dan semakin panjang umur, semakin membesar, semakin hebat, semakin gapo. Dan tidak ingin kematianku. Dia tak pernah seorang ayah berkhidmat untuk anak, biarlah kita jaga-jaga biar mati. Tak ada. Semua jaga, nak suruh hidup, nak suruh besar, nak suruh sehat, nak suruh hebat. Sedekah aku berkhidmat untuknya. Aku katanya hak tina ni aku khidmat kepada ayah aku ini. Aku usaha dah supaya dia, tetapi beza. Dalam hati aku ini berusaha bagi memeliharanya, aku usaha dah. Tetapi dalam hati aku bercita-cita bilalah dia nak mati. Tu yang beza. Nak lawan hak tu. Dia cita-cita, dia khidmat sepenuh masa, tetapi cita-cita nak suruh kita jadi besar, suruh hebat. Tetapi kita khidmat setara mana anak, tetapi dalam hati, bila ayah hamba tak ada, senang sikit hamba. Kita duk khidmat dah tu, hak tak khidmat tak sedok kira lah. Hak duk berbakti kepada ibu bapa pun, hati tu bercita-cita supaya dia mati. Kau nak suruh dia panjang umur duduk dengan kita. Kadang-kadang kita letihnya, penatnya apa dia. Beza kau tak? Bumi dengan langit. Berkhidmat dengan harapan cita-cita untuk hebat, untuk besar, untuk segar. Kita berkhidmat cita-cita nak suruh dia mati. Hak tu hak baik tu setara tu. Hak baik setara tu. Hak tak berkhidmat tak sedok bawa lah. Imam Ahmad telah mengeluarkan suatu hadis daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Katanya Anas bin Malik, kana ahlul baiti minal ansar lahum jamalun yasnuna alaihi wa annahu aba alaihim
famana'ahum zahrahu wa annal ansara ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalu innahu kana lana jamalun nasni alaihi ay nastaqi alaihi annahu istas'aba alaina wa mana'ana zahrahu wa qad atisha zar'u wan nakhlu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ashabihi qumu faqamu fadakhalal haita wa jamalu fi nahiyatihi famasyan nabi sallallahu alaihi wasallam nahwahu faqalatil ansar ya Rasulullah innahu qad sara misla kalbi wa inna nakhafu alayka saulatah faqala laisa alayya minhu ba'sum falamma nazara al-jamalu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam akbala nahwahu hatta kharra sajidan baina yadayhi fa akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam binasiyatihi azalla ma kanat qattu hatta adkhalahu fil amal faqala lahu ashabuhu hadhihi bahimatun la ta'kil tasjudu laka wa nahnu ahaqqu an nasjuda laka faqala la yasluhu li basharin an yasjuda li basharin walau saluha li basharin an yasjuda li basharin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha min azmi haqqihi 'alaiha wallazi nafsi Muhammadin biyadihi law kana min qadamihi ila mafraqi ra'sihi qarhatun tatafajjaru bil qayhi was-sadidi summa istakbalathu falahisathu ma addat haqqahu rawahul imamul Ahmad fi musnadih. Maksudnya Ahlul Bait daripada kalangan kaum Ansar memiliki unta. Ada satu keluarga daripada kaum Ansar, yakni orang Madinah. Orang Mekah berpindah ke Madinah dipanggil Muhajirin. Orang yang menyambut kedatangan orang Mekah itu dipanggil Ansar, penolong. Mereka itu menyirami air bagi tanaman mereka dengannya. Ada memiliki unta dan unta itu digunakan untuk buat jiruh pokok. Tetapi ia menyukarkan mereka kerana ia tiada membenarkan belakangnya bagi mereka itu. Satu hari unta tu buat perangai tak sejiruh. Tak sejiruh pokok bunga. Tak sejiruh tanaman dan sayuran. Tak benar belakang dia letak air kau letak bekah kau gapo, maka dia awak payah dia ngamuk hari tu unta tu. Dan orang-orang Ansar datang menghadap Rasulullah lalu mereka bertanya. Mari temu Rasulullah ngadu masalah dia. Ngadu kepada Rasulullah belaka. Patut pergi mengadu kepada orang lain. Lah benda lagu tu pun mengadu kepada Rasulullah, bak unta pun mengadu kepada Rasulullah. Tetapi sahabat tahu Rasulullah boleh buat apa saja. Sekalipun kita tengok bukan bidai seorang Nabi lah, kita kata cara bak unta ni apa kaitannya. Pok kita boleh. Nabi ni kecek benda-benda penting sudah, benda agama, benda gapo. Tetapi sahabat bak unta pun mari tanya Rasulullah. Perai pedai patuh mari tanya Rasulullah. Apa tanya hamba? Patut pergi jumpa tukang besi kau gapo. Dia tahu Rasulullah tu boleh buat. Dia tahu. Dia berdeka dia tahu kata Rasulullah ni bukan tukang besi. Sahabat tu lagu tu. Maka kita yang menanggung ilmu Rasul ini, ilmu Nabi-Nabi, tok guru lagu tu lah perangannya. Kadang-kadang mari jumpa tok guru suruh baiki kereta dia. Go ni rumah dia tak ada peti, zinc dia cabut. Apa royak kat hambanya? Royak semua masalah. Sebab tu orang ahli agama kita tengok tok guru kita, orang mengadu semua jenis masalah. Dia ni lebih daripada YB lagi, yang berhormat, wakil rakyat lagi. Minta macam-macam, kadang-kadang bukan benda agama pun mari minta tolong tok guru juga nah. Patut minta tolong orang lain dak. Maka tradisi lagu itulah.
Rasulullah pun lagu tu lah. Patut kalau kita kata, apa urusan utuh, mintanya apa. Dia mau pandai-pandai lah. Tetapi sahabat mari juga. Pergi tanya Rasulullah. Dia tanya kepada dia, kami mempunyai seekor unta yang kami gunakan untuk menyiram pokok. Katanya keluarga orang Ansar saat ni kita mu Rasulullah. Tetapi ia menyusahkan kami dan tidak membenarkan belakangnya untuk kami. Tak nak letak barang, nak letak bekas untuk buat jiru hari atas belakang dia tekat lari hari ni. Ngamuk kau lagu mana. Sedekah tanaman dan pokok kurma kehausan air. Lah ni musim panas, patut waktu menjiruh dah. Tiba-tiba uta kami buat perangai pula. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabatnya, bangun. Mari pok kita pergi selesai masalah tu. Jadi Rasulullah ni ada semacam orang duduk dengan dia. Dia duduklah mana-mana akan ada orang keliling dia. Hak sekali mak kau gapo dia mesti ada duduk dengan Rasulullah, kecuali apabila Rasulullah masuk dalam rumah sahabat akan berhenti. Tak masuk dah lah. Rasulullah tubik saja mesti ada 2 3 4 orang duduk likung, mesti ada duduk dengan Rasulullah. Maka katanya Rasulullah, bangun orang ada masalah, kita gitu dulu. Maka mereka pun bangun, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam kawasan kebun. Kawasan kebun hak tepat ada unta saat ni. Dan unta itu ada di tepi kebun tu. Kebun dia ada pagar gitu, maka unta tu duduk biar pagar lagu tu. Maka Nabi SAW berjalan ke arah unta tu. Nak pergi ke arah unta tu. Maka orang Ansar kata, wahai Rasulullah, dia dah jadi macam anjing. Lah ni dia ganah ya Rasulullah, dia tengah ngamuk. Tak ubah seperti anjing. Hamba takut kalau mugi dekatnya kekoh, kau apa dia unta ni jadi liar hari ni ya Rasulullah. Tak tahu apa jadi liar lagu mana. Maka jangan pergi dekat ya Rasulullah. Pokok kami biasa dah, tapi kami tak berani pergi dekat. Unta ni antara binatang yang makan semua benda. Serbai tu arak je makan. Perok. Bui lah apa dia nyetak bah. Yang makan belakang. Cap puak. Ni unta. Dia kerja dia. Maka kami takut serangannya ke atas engkau. Takut kalau pergi dekat, dia jack ko. Dia karate ko, gapo dia. Unta ni kalau dia kekoh gak soyok. Ni, kalau dia kekoh soyok. Oh, bukan serupa dengan kucing geli gitu. Dak unta dia kekoh gak. Seloklah kitanya unta ni. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab apabila orang Ansar tu kata, "Jangan pergi dekat ya Rasulullah, unta ni tengah ngamuk ya Rasulullah." Maka Rasulullah jawab, tiada apa-apa keganasan daripadanya terhadap aku. Tak usah bimbang, dia tak boleh buat apa dia kat aku. Tak ada orang nak marah kepada Rasulullah. Binatang lagi-lagi moyok selalu jumpa dengan Rasulullah. Berarti binatang kenal Rasulullah tu siapa dia. Manusia yang liar dengan Rasulullah, binatang semua tunduk kepada Rasulullah. Bukan kata binatang pokok mapu pun. Kita ngaji sebelum ni, Rasulullah panggil satu batai pokok tamar yang sudah mapu. Bukan hidup lagi, mapu dah. Rasulullah kata, pergi jumpa dia, wayak. Kata hamba panggil dia. Sahabat orang Badui tu pergi wayak, wahai pokok tamar. Ni, Muhammad panggil. Dia pun gerak-gerak, cabut akal kanan dia. Gerak-gerak, cabut akal kiri. Jalan, cap-purak. Oh, anjahit sungguh. Pokok kurma, hak mati pun kenal Rasulullah. Kita, hak hati ada pun tak kenal Rasulullah. Balik sana mana hati kita mati. Pokok tamar, hak mati apabila Rasulullah panggil, bangun caca. Kita panggil tak tahu lah bangun kodok. Takut kau mampu. Maka tak kala unta itu memandai kepada Rasulullah. Unta pandai. Tengok apabila pasal Rasulullah mari, ia berhadap kepadanya hingga ia menyungkur sujud di hadapan Nabi. Rasulullah mari, dia paling tengok Rasulullah, pergi terkait kat Rasulullah, pergi sujud Nabi. Unta pergi sujud. Tunduk sujud Nabi. Orang tengok belakang, kalau kita gak tok bomo besar lah. Kobar tengah liar gak, Power Rangers sekali. Jemput kobar dulu. Mari.
Koba dok tengah mengamuk gapo dia orang lari berat tok email tok siap tok belok tok bela cabut kain habis. Orang dulu pandai panggil Koba. Orang lah ni telah panggil PhD so tarik panggil Koba. Koba tengah mengamuk. Dia nombor 1 sekali lagi. Apabila orang hok kata nak berjinak Koba nak ilmu tak seh. Manusia pelik sungguh. Ilmu tak seh. Orang dulu tengok Koba senyap, tak sih tengok mata dia, tunduk lalu. Mari. Ikut selalu. Koba ngamuk ia jekuh. Mapuh lalu Koba yang dulu. Mana ada lah ni Amerika tak lewat. Amerika je telah jekuh. Panggil presiden Amerika, Koba ngamuk jekuh 10 kali. Hoi. Dia mapuh. Bukan Koba mapuh. Bisa tak bisa ilmu orang zaman dulu. Ilmu ni lah kita boleh lawan orang kafir. Bo ilmu pistol, ilmu gapo, kafir-kafir ambo ada teknologi tu. Kalau pistol ni kelemahan dia lagu ni. Kita dak beli senjata dia nak perang dengan dia kata mapuh. Benar dia tahu kelemahan dia. Kita beli kereta rebah dia, kata kereta rebah ni hujung pucu tu kelemahan dia. Tekan situ pun gelas. Tinggal gigi saja. Wak klik dengan roya-roya tak tahu apa. Baku kita tak boleh guna teknologi dia. Ilmu. Rasulullah ni tak payah pakai ilmu, mukjizat dia. Makhluk kenal Rasulullah tu siapa. Apabila lagu tu mari sujud di hadapan Rasulullah, huta tu mari sujud. Maka Rasulullah tekan umbung-umbungnya serendah-rendah hingga menjadi ke dapat bekerja. Rasulullah tekan umbung-umbung dia. Ada riwayat kata Uta ni mari ngadu kepada Rasulullah. Dia royak Rasulullah buat lagi ni. Ada masalah gapo dia mu. Tak ada lagi amo jumpa doktor veterina. Doktor menate orang panggil dulu tapi nama berat lajak tukar doktor haiwan. Berat juga doktor veterina. Nak jadi doktor veterina ni payah awewe. Orang nak jadi doktor biasa tak apa, periksa boleh 90 boleh ambil doktor. Tapi nak jadi doktor haiwan kena boleh 100 baru boleh. Sebab apa? Sebab kita nak merawat benda hak tak boleh nak kecek. Jarang mari boyo, senok perut. Jarang tanya, "Ya, mana ya?" Senok perut kau, sakitnya dah makan gapo. Tak ada dia tak boleh kecek. Maka doktor haiwan ni dia kena bijuk sebab dia nak rawat benda hak tak boleh nak kecek kan. Kalau doktor biasa ni nama ya berat doktor haiwan tapi jangan periksa mengaji kena bisa pada doktor biasa. Doktor biasa mudah. Hamba boleh jadi. Pakai baju doktor, pakai stetoskop tu. Tanya, awak sakit kau? Demam. Lepas tu kau mana? Pening. Tu dia. Sakit, demam, obat Panado. Pening tak? Ego tu. Boleh. Ya. Ya kalau doktor, kalau bisa kita pergi senyap gitu. Awak sakit apa? Doktor bisa ke? Doktor cek saya kan. Sakit apa? Saya sakit apa sebenar? Sakit otak. Lagu tu jeng lalu gitu. Jadi doktor ni mudah sangat dia tak guna pun ilmu hak dia mengaji pun. Tak guna banyak sangatlah. Monggo dia duduk lagu tu gak. Orang mari royak belako. Mocik-mocik tu pun. Mocik sakit ke apa dia? Mocik ada gastrik. Ya dah peti hari lagi. Tak aci lagu tu. Doktor pakar tak? Doktor pakar. Saya sakit ke apa? Walau senyap gitu. Doktor takut dah. Sudah. Mocik ni tahun lepas awak perangai dah, awak perangai pula tahun ni. Jadi doktor ni mudah. Buat kita anak boleh latih jadi doktor. Siapa dia jadi doktor anak iktiraf. Nama amba wi serba so joboh wi cak ni wi sadak atas belakang. Tak ada masalah. Sehingga menjadi ke dapat bekerja. Maka ada riwayat kata Uta tu mari ngadu kepada Rasulullah. Kecek dengan Rasulullah berat. Rasulullah pun tanya, siapa dia tu Uta ni? Katanya orang dekat tu kata, "Amba ya Rasulullah." Main betul? Adakah apa dia ya Rasulullah? Uta ni mari royak kat amba. Uta mari royak kat amba, kata mung buat kerja dia berat. Makan sikit buat kerja berat, nyanyolah ke dia nyo. Maka apabila dia tengok hamba suka tu gak dia nak mari mengadu masalah. Pas mun buat kerja lagu mana, mun lepas ni jangan buat suruh dia kerja berat, makan dia banyak. Katanya sahabat tu ya Rasulullah.
Apabila uta tu mari ngadu kat mung, patu mu nak suruh aku buat gini, maka aku lepas uta ni. Kerana syafaat mung, berkat mung, aku tak buat kerja langsung uta ni. Aku jamu makan. Maka uta tu jadi raja. Saja goyah kaki kerja tu. Nampak? Boleh-boleh main PUBG apa semua. Jamu makan. Sahabat tu tak buat kerja langsung sebab Rasulullah tegur. Kata mu jangan buat kerja Allah. Uta mai ngadu kepadamu ya Rasulullah. Dengan keberkatanmu, syafaatmu. Aku tak boleh buat kerja dia siapa mampu dia. Maka uta tu jadi molek. Lepok tu saja. Ngaji-ngaji pun duduk lepok gitu. Maka tu dia duk jamu-jamu siapa aku dia mampu. Tu dah uta. Maka para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, ini binatang yang tidak berakal, ia sujud bagi engkau. Dan kami sekalian mempunyai akal, maka kamilah yang sebenarnya yang lebih patut sujud bagi engkau. Sahabat apabila tengok uta tu liar, apabila tengok Rasulullah, tengok mata tu gitu ke Rasulullah pergi sujud. Katanya sahabat lah, ya Rasulullah, uta ni tak ada akal. Dia kena mu, dia sujud pada mu. Aku ni ada akal. Kalau hok tak ada akal pun sujud kat mu, aku lebih layak lagi. Hok akal, hok kena mu siapa dia, patut akulah sujud kepadamu ya Rasulullah. Sahabat siapa nak sujud kepada Rasulullah. Maka sabdanya Nabi, tiada patut sekali-kali. Tidak molek, tak layaklah bagi seorang manusia sujud bagi seorang manusia. Ni tawaduk Rasulullah. Rasulullah tak royak kata benda tu jadi syirik kau gapo, tapi Rasulullah kata aku ni manusia. Tak sayo gionyo aku rasa aku ni sekalipun aku ni nabi, tetapi ada manusia hok sama dengan aku manusia kata mari sujud kat aku. Mungko sama tarah ya kita ni. Kita ni makhluk belaka. Rasulullah kecek tawaduk dia. Tapi bila-bila lagu tu pun sahabat tak pernah kurang penghormatan dia kepada Nabi. Lah ni apabila munggo Nabi kata dia manusia biasa, tak apalah kita sekeh kepala dia. Gitu kau sahabat apabila Rasulullah kata saya ni manusia biasa, saya tak layak disujud. Gitu kau. Dok semakin hebat pula Rasulullah di mata sahabat kerana tawaduk dia. Kita ambil ayat-ayat Rasulullah, ayat-ayat tawaduk Rasulullah untuk nak royak Rasulullah tak ada kelebihan. Ayat tawaduk Rasulullah tu apa jadi kita dok guna kita sebagai hamba lagu lain kedudukan dia. Sahabat semakin kurang apabila Rasulullah kata hamba manusia biasa tak payah sujud kamu. Sahabat semakin kurang penghormatan dia, semakin kuat penghormatan dia. Maka ayat-ayat tawaduk Rasulullah bukan alasan, bukan hujah untuk menjadikan kata Rasulullah tak ada kelebihan. Dan jikalau patut bagi seorang manusia sujud bagi manusia, jika dibenarkan dalam syariat kita sujud makhluk kepada makhluk, nescaya aku menyuruh kaum perempuan itu sujud bagi suaminya. Bapa sujudnya mendewa-dewa ke suami, ya. Tapi tak boleh nak sujud. Tak boleh sujud. Tetapi dari sudut lain kamu mesti buat suamimu lah idolamu. Dialah syurga nerakamu. Tangan dia letih, mu derah-derah dia ambil air. Dia masuk rumah, derah-derah kata kesak peluh dia. Ni tok laki masuk rumah. Bini duk tidur bersembang. Orang suruh buat air, dia air liu basi. Pas lagu mana? Tanya tok laki kelip menyaku kau dia nak makan. Tanya nak makan. Abang kenyai dah bawa kelip menyaku. Bukan kata nak hidayah tak tanya. Ni orang kelip tanya. Duk main game lagi selagi tak suruh. Nanti tok laki kata, pergi buat air dapur tu. Baru pergi, boleh-boleh mecuk. Ngucung. Nampak? Padahal ambil striker sekali di pipi. Nampak? Baru biar jadi artis sekali ni. Pelik sungguh. Nak jadi solehah, nak dapat syurga, lagu mana nak dapat syurga isteri lagu tu. Sujud bagi suami. Korea artis pop pun ni hok bisa sekali suami kita sekalipun muka dia supaya asli. Tapi dialah pujaan hatiku. Jangan buat idola Korea pop kau gapo dia, biarlah
suami kita cikempuk penuh di muka dia pun tak apa, tak ada masalah. Dialah syurga dengan aku kita. Kerana sangat besar tanggungjawabnya ke atas isterinya. Suamilah duk cara makan minum, bui pakaian, bui gapo. Suami orang tak sudah bercara lah. Suami kita duk makan minum kepada kita. Suami misalnya pertandingan suami misali dapat dijohor, dapat dimenangi oleh abayuh misalnya. Oh, maka pakak gila ke abayuh. Jangan duk gila ke abayuh lah kita suami kita. Abayuh duk cara bini dia ya. Jadi lagu tu. Kita duk tengok suami kita, mata jangan duk liar kok suami orang. Ni mula jadi tak reda, jadi tak bersyukur. Suami hamba tak belanja KFC. Tok laki dia belanja KFC semacam. Bini tok laki dia pun tak ada pitih, butang orang beli belanja KFC. Tengok pula sebelah jiran dia pula beli pala gajah. Abang. Tak beli pala gajah kat hamba, tak ada apalah. Dia butang pitih beli pala gajah pula. Tengok depan rumah beli pala helikopter pula. Allah, pala helikopter pula. Beli pala helikopter beratlah lagu tu. Suami, isteri jangan membebankan suami, jangan minta benda lebih-lebih. Hamba nak minta dia banyak pitih. Tu tak apalah. Kalau hak tak ada pitih tak payahlah. Mudah-mudah kita nak hidup di syurga dua orang ke. Kau nak duduk makan budu sini ya. Duk, kita nak tukar langit ke? Siapa bila kita royak kepada bini kita, matlamat kita syurga. Lepas tu abang tak win nafkah pun. Tak apa, penting syurga. Ni masalah juga tu. Tok laki ni jenis lipat juga kan dia. Sikit-sikit ingat Tuhan kak. Yang menghidup kita Allah, bukan makan dia. Sudah dia syarah macam-macam lah. Dia kata besar sangat tanggungjawabnya ke atas isterinya walaupun ni Rasulullah nak ayat. Besarnya siapa kita kalau boleh sujud kena sujud kepada suami, buat idola. Kalau kita gak dewa lah, dewa bini kita, laki kita. Sujud ke orang sujud ni dewa, kalau Hindu gak dewa sujud kaki, tabur bunga, jangan buat lagu tu nama kita laki kita klik, sarung bunga tabur rambaba genggara baba telok kata. Nak katanya buat supaya dewa dah bini tok laki kita. Tapi payah nak temu mata lah isteri lagu tu. Ada orang Tino boleh buat lagu tu. Cuma kita tak boleh buatnya. Nak kata lagu mana? Tapi benda ni mustahil dibuat. Ya ada. Zaman Nabi pun Nabi ada cerita Cerita ada kata perempuan masuk syurga dahulu daripada Sayyidina Fatimah. Terkejut Sayyidina Fatimah. Aku ni buat ibadat dengan Sayyidina Ali ni tak tek pun Sayyidina Ali. Tanya-tanya ada, tanya-tanya baloh Tetapi perkelakuan dia Allah pikuai tak tek pun apa. Sayyidina Ali tak wi kebahagiaan, bukan tak wi kebahagiaan, tak wi harta pun. Emas surat pun tak ada di tubuh dia. Tidur atas pasir guling supaya buru puyuh. Dua orang tu. Buru puyuh biasa tengok tak? Guling atas pasir. Lembut benar dah tu. Kapek tak ada, goni tak ada. Tak ada pernah Sayyidina Fatimah merunguk bak harta. Kita malam-malam duk belek tupak dakak murah lah ni. Bukan tupak dakak hok riak, hok seria 4 keping ni. Tupak dakak narak pesan ni no. Nampak 13 kilo. Kata sebelah. Nampak nak beli hak tu saja. Jadi isteri Rasulullah, orang-orang mukminat dulu, sahabat-sahabat dulu tak pernah berbalah dengan sebab dunia. Isteri-isteri Rasulullah kalau balah bukan kerana dunia, kerana nak duduk dengan Rasulullah. Tu bukan dunia. Siapa dia tak jealous nak duduk dengan Rasulullah? Maka tu bukan kerana jealous dunia. Tak ada Sayyidina Aisyah balah kerana berebut cincin mah. Kau tak ada. Mah kereta besar kau nak pasal ekong kau rumah dia. Tak ada balah. Hak tu baru ahli surga. Ni gelar lagu ni. Macam mak janda. Macam-macam duk berebut barang mah lah gapo dia. Bapa awak tak pernah cik abang awak nikah sebab tak boleh lah kalau tidak gak kalau gelar mah saya tak cukup lah dok wi kok nombor 2 tu lah. Nampak dok balah kok gelar mah. Pelik sungguh. Dia kata kalulah daripada tapak kaki suami itu hingga sapa kepada tengah kepala. Ni, mafraqur ra'si ni.
Biasa kita kalau sisir rambut kita belah dua ni. Dia terbelah sini. Mafraq dia panggil. Mafraq ni hujung kepala paling tinggi sekali. Kita sisir rambut kita belah dua. Sunnah lagu tu ni. Nabi sisir rambut belah dua. Pertama dulu Nabi sisir lagu ni sisir kat belakang. Tapi Nabi akhir umur Nabi belah dua rambut dia. Gini. Maka sini panggil mafraqir ra'si. Kalau mengalir daripada ujung kepala sampai ujung kaki. Tok laki kita kena penyakit kusta berat. Bukan kata corona. Nah, penyakit jenis nanuh, jenis apa dia? Keluar darah nanuh daripada ujung kepala sampai ujung kaki. Dan itu ada puru. Puru ni penyakit zaman dulu ni, dia terjemuh bahasa zaman dulu. Penyakit puru. Puru ni buruklah. Yang mengalir nanuh dan nanuh bercampur darah, kemudian isteri mengadak lalu menjilaknya. Jumpa dengan tok laki-laki tu jilat ni, bukan sapu dengan tisu. Bukan pergi ambil deto cocok-cocok dok jilat kan. Tak ada lah anggota kita paling Allah tak tahu. Kata guna anggota dia paling mulia untuk sapu benda paling keji bagi suami dia, mudah nak sembuh. Nya jilat. Nescaya belum lagi ia mendatangkan hak suaminya. Oh berat Rasulullah wi kepada orang tino. Sebab hak ni ya tugas dia. Tugas lain tak secara tak apa. Maya duha tak ada nak cara apa nak cara kok tok laki. Tak apa. Nah, tahajud pun tak ada. Nah, nak cara kok tok laki. Lepas tu tak apa. Zikir pun tak ada nak zikir dah. Nah, nak cara kepada tok laki. Hak tu lebih afdal lagi daripada suami tak tahu alik jatuh. Tiba-tiba duduk jaga bersosial. Ke orang ni sosial dah. Rajin khidmat di luar. Suami dia supaya dah. Jalan mepeh. Supaya kapung dah. Kai-kai situ, kai-kai sini, kai-kai sini. Tu jetak-jetak lagu tu. Tak ada apa. Nah, bini gimana? Oh, bini ada mesyuarat. Bini ada persatuan, bini ada gapo. Allah, persatuan apa? Muslimat wali-wali. Persatuan wali-wali yang masih wujud lagi perempuan. Dialah pengurusi dia. Tetapi suami tak cara, jadi wali-wali iblis. Jadi isteri ni kena duduk di rumah. Hebat dia situ. Tetapi setan tiap masa, setiap detik pujuk bini kita. Kita suruh duduk di rumah. Pujuk ada program gini. Suruh tubik, suruh gapo. Tak molek. Sayyidina Fatimah tak tubik. Malam tubik. Tu pun pergi ambil air saja. Selain pada tu tak pernah keluar dia. Duduk rumah tu. Ngapanah, ngagapo, tak pernah merungu. Memang kehidupan dia lagu ni kalau nak ikut Sayyidina Fatimah. Orang hok dijamin syurga, bukan dijamin syurga. Ketua muslimat, ketua orang perempuan di dalam syurga. Lagu mana kehidupan dia? Cuba tengok. Pas kita nak bawa orang-orang tino kita masuk syurga belaka. Nah, lepas tu nak buat idola siapa dia? Oh ni tokoh ni. Jamin kau dok tokoh tu jadi masuk syurga. Ikut gak Sayyidina Fatimah hak tentu dah. Ni tok laki kata, Cik Abang dia kata awak gula lah ni. Beg gula dia lah kita sibuk lah, kita ada persatuan lah, kita nak pergi New York ni, kita pergi koning no. Nak mikir masalah corona lah ni, penyakit lah apa dia saya no, sudah. Tak pergi jauh lah. Setengah ulama telah berkata wallahu a'lam. Pertama minta ustaz terangkan beza di antara darjat martabat orang maafkan orang dengan orang tak maafkan orang. Gini. Masalah maaf dengan tak maaf ni beza dia syurga. Orang yang maafkan orang tu hawi pahala syurga. Tu ya. Orang tak maafkan orang tu tak wi pahala syurga, tetapi mungkin dia dapat syurga dengan cara lain. Tapi Tuhan kata antara benda yang boleh menyebabkan boleh syurga adalah memaafkan orang. Tu pilih sendiri dah. Tetapi orang atas muka dunia payah nak maafkan orang. Kerana dia tak nampak lagi syurga. Gitulah. Dia nampak syurga. Dia mau katok ambo tiap-tiap malam pun ambo tak ada masalah gapo dia. Tapi gitulah manusia ni. Kena maafkan orang tu beza dia Beza beramal ijazah dengan tidak ada ijazah. Hukum dia sama-sama boleh pahala berlaku. Ijazah ni bab lain pula dah. Ada bab-bab memerlukan ijazah, ada bab tak perlu kepada ijazah, semata-mata beramal sudah dapat pahala. Mohon ijazah amalan dipermudah ke segala urusan.
Baca Rabbi Yassir wala tu'assir ya Karim. Baca sebanyak mungkin. Banyak dah orang yang dapat hasil sangat menakjubkan. Orang dulu Rabbi Yassir wala tu'assir ya Karim ini amalan nak pergi ke Mekah. Hamba pernah jumpa beberapa orang tua antara amalan dia nak pergi ke Mekah, Rabbi Yassir wala tu'assir ya Karim. Boleh kata kalau tahun ni boleh pergi ke Mekah. Amalan dulu antara benda yang urusan yang sangat payah zaman dulu. Oh, payah nak pergi ke Mekah Dulu muka pitih pala. Maka baca Rabbi Yassir wala tu'assir ya Karim, maka semua benda-benda amalan-amalan ataupun keinginan kita hajat-hajat payah baca tu. Insya-Allah tak lama akan tercapai hajat kita ijazah tu Boleh kau dak sihir terhakis dengan pasal suara rakaman ruqyah? Ya boleh. Kita nak dengar suara dia saja. Baca misalnya baca surah Al-Baqarah, kita tak boleh baca, kita baca kaset surah Al-Baqarah boleh. Nak penting suara tu dia. Ya bukan pahala, beza dengan kita tahlil arwah. Tahlil arwah tak boleh pasal kaset. Pasal kaset tak ada apa. Pasal kaset derah. La ilaha illallah. Saya hadiahkan pahala la ilaha illallah daripada radio saat ni. Sebagaimana ikhlas apa semua kepada si mati. Tak boleh sebab radio baca ku Allah tak boleh pahala. Maka yang kita hadiahkan bukan suara, kita hadiahkan pahala dia. Beza dengan japi ketika orang sakit. Japi orang sakit bukan bab pahala, dia bab suara. Kita nak dengar suara dia. Maka hak tu penting. Kalau orang baca tu nak dengar suara dia, Allahu la ilaha, dia jadi nak dengar suara dia. Sekalipun daripada kaset, Boleh qada niat qada solat yang lama, waktu lepas solat fardu menggantikan solat qabliyah ba'diyah boleh. Pada sembahyang sunat qabliyah ba'diyah baiklah sembahyang qada. Tinggal sembahyang qada berdosa, tinggal sembahyang sunat tak berdosa. Kesalahan orang awal yang menyebabkan batal sembahyang, biasanya kalau orang tino gak tak tutup dagu. Sembahyang nampak kaki kau gapo dia. Orang jatuh kau gapo dia tak tutup aurat dengan jelas. Pakai seluar misalnya di sembahyang di kabimo, maya di mall-mall. Nampak bagus dah, masya-Allah ambil sembahyang tu nampak pun nak jerit dah sembahyang. Tain sujud nampak puing alik belakang. Boleh buat isi challenge. Tahu. Bukan PT kau 20 sen, PT kau sama 20. Allah sayanya dia semaya patut boleh pahala dah. Tak sah lagu tu. Pakai seluar tu. Nak pakai boleh, pakai hok cari cawak kat dada tu. Baru nampak macam pocik-pocik. Pakai seluar kecil cawak. Tangan sujud nampaklah sekeliling kita nya. Lepas tu semaya sah, tak sah. Sianya lah. Bazir dah. Perbuatan yang membazir lagu tu. Buat ibadat dengan tak sah lagu tu. Selamat daripada azab kubur, iaitu baca surah Tabarakah tiap-tiap malam. Sebelum tidur baca surah Tabarakallazi biyadihil mulk. Insya-Allah tak kena azab kubur, sekalipun di akhirat kena azab pun kubur terlepas dah. Macam mana jika suami setubuh dengan isteri tiba-tiba khayal dengan perempuan lain? Adakah dikira zina? Tidak. Dia duduk setubuh isteri dia, mana berzina lagu tu. Cuma berdosa dia di khayal dia tu. Berdosa kerana dia mengkhayalkan orang lain. Hak dia zina ke? Zina apa bini dia tu? Tidak jadi gapo. Adakah dosa kalau kita bagi tahu kat orang siapa ustaz-ustaz yang suka ajar faham Wahabi berdosa ke? Lagu mana? Moleklah royak kata kakak ni Wahabi supaya orang tahu dia tu Wahabi, orang tak usah dengar ceramah dia, orang pulau dia. Kerana apa? Kerana molek kita beritahu ajaran-ajaran sesat ni kepada orang. Satu pahala pula kita beritahu supaya orang tidak tertipu dengan kesesatan dia. Bukan kata sunat, wajib dia pula memberitahu. Kalau orang ni sesat, royak cumik, ustaz ni jangan ajak ustaz ni. Wahabi dia ni. Maka kita royak ke AJK masjid pun tak benar kawan tu mengajar. Wak zalim ke ustaz tu dak. Kita nak selamatkan orang daripada ajaran sesat dia, ajaran Wahabi lah. Tak apa. Wajib. Bahkan orang-orang lain wajib kena berkecek dengan benda lagu ni.
Kalau orang alim senyap Wahabi duk kecek pun tak tegak, tak royak kawan ni Wahabi kau gapo, maka dia kongsi dosa. Nah, tak tegar benda-benda amar makruf nahi mungkar. Nah. Ambil wuduk tiba-tiba terketuk tengah-tengah ambil wuduk, batal qada? Ya batal. Jangan tak sudah lagi, macam mana nak batal? Ambil semaya tak sudah lagi ke? Lagu mana nak batal? Batal weh selamat, jangan pandai-pandai. Batal kena start mula, basuh muka semula. Apa hukum jika kita orang Islam undi hok bukan Islam? Toleh hukum dia. Hukum dia orang kafir memerintah orang Islam, hukum dia haram. Orang Islam beri kuasa kepada orang kafir untuk memerintah orang Islam, hukum dia adalah haram. Nah. Barang ni barang ijtihadi. Hamba tak setuju dengan ustaz. Nah, hamba nak sokong juga Allah lagi. Hamba royak dah hukum. Barang ijtihad kan. Dah. Ada orang geger gepa kata hamba kata ngundi tak wajib. Geger gepa. Barang ijtihad kan. Dia mau nak pergi wajib lagi lah. Hamba pergi tak wajib. Nah. Ikut hamba moga barang ijtihad bukan barang qat'i. Nah, kalau ada barang dalam Al-Quran dalam hadis kata wajib mengundi dak. Ijtihad. Maka ijtihad ni pilih ulama, sama-sama ada hujah. Hak pilih kata tak wajib lah. Hak kata wajib lah. Ni marah kepada bagi ijtihadi. Lainlah hamba duk ngajak ajaran sesat. Hamba Wahabi ko. Boleh dah. Ni Wahabi suka. Ustaz berdosa kau kalau kita selalu bersangka buruk dengan orang lain? Ya. Kerana perbuatan jahat belum tentu lagi. Kita sengko awal daripada perbuatan dia. Kita tak suka dia menipu, dia tak menipu lagi. Maka perbuatan menyengko perbuatan jahat, orang itu jahat tanpa dia buat lagi, maka hukum dia berdosa. Sengko buruk kepada orang, berarti hati kita masih belum bersih. Suka mengintai-ngintai, menyengko benda-benda jahat. Tapi orang yang hati bersih, semua sengko dia baik berlaku. Kerana dia hanya melihat kebaikan berlaku. Kita hati jahat, orang tengah semaya tak suka jahat lagi. Tak ikhlas kakak tu. Nah, orang pakai jubah pakai serban, tak ikhlas tu. Koya tu, nak minta sedekah dah tu. Macam-macam kawan tu nyanyo nah. Bagaimana seorang tu nak ubah adab akhlak sedangkan dia hidup dalam keluarga yang bukan begitu? Kena cari tempat hok ajar adab. Misalnya rumah kita tak penuh ajar beradab dengan orang kecek lemah lembut ni, kecek supaya setan. Nah, panggil kok kakak dia basuh kakak sekut tawa panggil. Semua binatang yang hafal dalam zoo sebut berlaku dalam. Mak pok dia apa duk nyopoh, orang tua apa dia duk nyopoh. Dia nak kecek molek, maka lagu mana? Lari daripada suasana tu pergi cari suasana baik, belajar akhlak yang benar. Nah, bukan kata apabila kita duduk lagu tu kita tak boleh jadi akhlak baik. Tak pergi belajarlah. Tak ada masalah. Nah, munggo keluarga kita pun asal bukan kecek lagu tu, dia ajar juga. Ijazah selawat sa'du fi dunia. Tak tahu ambo. Selawat ni lagu mana, ambo tak ada ijazah tu. Apa pandangan ustaz dengan Islam di bumi Malaysia hari ini? Solat Jumaat, pemberian zakat pada fakir miskin. Solat Jumaat, aku tak boleh semaya Jumaat lah ni. Apa pandai-pandai lagu mana? Tak nampak, ambo cakap pandai dah tak nampak. Maknanya maya Jumaat ni tak boleh dah. Kerajaan kata tak boleh, nak kata lagu mana? Dah, tak dah soalit kita dah, ambo sebut dah. Pemberian zakat pada fakir miskin. Baguslah. Tak bagi secara betul. Salah kita ke tak bagi zakat? Kita zakat nak bagi pun tak ada. Jadi tugas orang ni, orang tak buat, tak suruh ikut dia lah. Salah dia lah. Tak ada soalit kita dah. Nah. Kadang-kadang kita cari alasan orang tu supaya kita nak serai dia. Kita nak pelekeh dia. Kita nak jatuh dia. Nah. Cara nak buat haji badal untuk arwah ayah saya guna gaji duit pecing. Gitulah. Apabila ayah kita ketika dia hidup, dia wajib haji. Contohnya dia ada duit tapi dia tangguh-tangguh. Akhir sekalinya dia meninggal. Maka apabila dia meninggal, ambil duit saka dia. Upahlah siapa-siapa dia duduk di Mekah sekarang. Buat haji untuk dia. Lah ni tak mahal haji badal. Nah, tak serupa dengan kita pergi haji betul. Lagu tu. Kalau ayah kita miskin, orang getah kau apa dia meninggal. Masa dia hidup tak wajib lah sebab dia miskin. Maka tak wajib kita buat haji badal. Sunat saja. Kalau kita ada duit, anak-anak nak lagi lah.
Tapi ayah dia tak wajib dah sebab ayah dia ketika hidup dia tak wajib, dia miskin. Apa maksud Tuhan ada di mana-mana sedangkan Tuhan itu tidak bertempat? Weh, salah lah Tuhan duduk di mana-mana ni ajaran Mu'tazilah. Ajaran akidah lagu ni sesat. Oh, sebenarnya Tuhan tidak bertempat, bukan Tuhan berada di mana-mana tempat. Macam mana nak jawab bila kanak-kanak tanya Allah Ta'ala di mana? Royak dia Tuhan tidak berada di mana-mana tempat. Kerana bertempat itu kelemahan. Macam cikgu duduk di sini, maka awak boleh nak pekong cikgu, ambil pakai pupuk pekong cikgu. Apa boleh pekong? Sebab cikgu bertempat di depan awak. Cutera cikgu tidak bertempat, boleh pekong tak awak cikgu? Tak boleh pekong. Ya, itulah maknanya tidak bertempat itu satu kehebatan. Maka yang hebat bagi Tuhan itu tidak bertempat. Gitu. Apakah maksud laduni? Laduni ni ilmu yang datang direct daripada Allah tanpa perantara pembelajaran. Tak ngaji, tak gapo, tiba-tiba jadi orang alim. Tak duduk pondok, tak masuk suluk, tak masuk gapo, jadi orang bersih hati. Tu laduni lah tu. Apa hukum menipu untuk menutup aib sendiri? Tengok menipu atas dasar gapo. Wajib kalau kita istihar aib kita. Royak kepada orang ramai, saya gini. Tak wajib. Bahkan sunatnya menutup aib kita sendiri. Kalau boleh kita buat gapo masalah, misalnya kita zaman muda, kita berzina, minum arak, senyap-senyap sudah. Taubat dengan Allah Ta'ala, biarkan senyap gitu. Sunatnya yang lagu tu. Jangan buat suasana macam elek maksiat. Suka tak apa, mau jahat. Royak cerita kat orang ramai-ramai. Tak molek perbuatan lagu tu, molek buat senyap gitu ya. Afdalnya lagu tu. Kecuali lah ada sebab-sebab kita tak sebut aib ni jadi masalah. Contohnya berkahwin. Awak ni anak dara lagi. Malu. Tak royak. Apa awak tak royak masa nikah? Aib tak boleh royak. Sunat ke tutup. Tak boleh lah lagu ni aib. Tok laki tu kata, sudah. Ada bab-bab kita kena beritahu aib. Ada bab tak perlu beritahu. Jangan dok eleh sangat aib kita ni dah. Apakah amalan untuk menghilangkan resdung? Resdung ni gapo dia amalan dia Kena jaga makan lah, jangan makan seafood, jangan makan resdung ni banyak, resdung debu, resdung gapo dia macam-macam. Makan obat lah macam-macam. Hamba tu tak ingat lah. Gapo dia ni kelebihan resdung ni. Betul kau hik tidak membatalkan wuduk? Hik ini menyebabkan mandi hadas besar, wajib mandi. Wuduk batal kalau tidak, wuduk tak batal. Betul kau dok kucing boleh serap energi negatif. Seperti kalau orang ada nak tuju sihir kepada kita, kena kucing dulu. Oh, gitu. Tak tahulah, hamba tak tahu tu. Kucing Doraemon berkali hamba tak tahu juga, dia boleh sedap gapo dia macam-macam, hamba tak tahu tu. Boleh kau dak nikah senyap-senyap tak sia ayat korang? Boleh, makruh hukum dia. Sunatnya apabila kita nikah, kita iklan beritahu kepada orang, ayat di Facebook, ayat di gapo, saya sudah berkahwin. Mudah. Apabila kita keluar dengan perempuan tak timbul fitnah orang. Ni kalau kita tak beritahu, tiba-tiba kita pergi tanya itin, pukul gambar, mesej ke ayah kita. Ni anak demo ustaz ni pergi itin nak tanya itin. Jolo belakang ni nipu kohong. Bini dia, apa tak royak kamu. Jadi jangan buka cerita menyebabkan orang kecek uduh kepada kita. Maka antaranya adalah mengiklankan majlis perkahwinan kita. Kalau boleh royak pahak mereka, padahal mereka tak je tengok kita pun. Orang kapung tak royak, kena royak kat orang kapung lah moleknya. Sebab orang kapung duk tengok kita semacam. Boleh qada ijazah surah Al-Fatihah. Baca surah Al-Fatihah, kena baca depan hamba surah Al-Fatihah ni. Kalau ijazah. Adakah kita juga berdosa kalau seorang tok wakil itu melakukan kesalahan? Sebab dulu kita undi pilih dia. Dia buat salah pula. Sudah ni je dah. Ya dah. Jangan duk percaya juga. Salah kita ke tak? Tak salah sebab kita ditipu oleh dia. Kita harap dia jadi orang baik. Tiba-tiba dia tipu. Salah dia lah. Dosa kita tak tanggung. Kau kalau dia royak dia nak nipu, kita akan sokong juga. Kalau kita sokong, hamba nak nipu ni benar. Hamba buat lolok, lepas tu hamba nak lipat benar. Kita sokong juga. Barulah berkongsi maksiat hak dia buat. Tetapi dia kecek, dia kata nak molek. Tiba-tiba apabila dia naik, dia lipat kita pula. Tak ada solat kita dah tahu.
Dosa alik dia lah. Gitu. Ada orang kata dia mau pakoh sekali 5 tahun dia mau tanggung dosa. Jolo kalau lagu tu nyo keedoh lagu tu. Orang nyanyo kawe tu nyo tanggung dosa. Kau dia memang pakoh untuk buat maksiat dah. Ambo pilih demo sebab demo kaki maksiat. Nyaku ambo. Demo lipat pitih orang. Kemah rasuah. Ni ambo nak pakoh kemah ni. Tu memang sokong maksiat dia. Kadang-kadang orang sokong itu kerana ada kebaikan dia. Ambo malah syarah panjang-panjang lah. Ramai manusia lah ni tak tahulah, tak boleh terima ilmu, tak boleh terima kebenaran. Kerah keruk belakang. Tak boleh dengar kata-kata nasihat daripada orang ahli agama, tak boleh. Budak SPM tak boleh dengar kata. Budak tadika suruh ngaji semaya tak boleh. Jadi ulama lah ni jadi mainan masyarakat sahaja. Orang atas tak dengar kata-kata ulama, demo dengar kata. Tak dengar juga. Demo kalau naik jadi orang atas, supo tulo juga. Jadi duk badi kata. Watak tulo. Badi kata. Biarlah. Tugas kita ahli agama hanya memberitahu dan menasihati masyarakat. Sama ada dia orang atas, orang bawah, tu tugas kita. Dia nak dengar tak usah dengar, bukan tugas kita. Tugas kita adalah menyampaikan saja. Tak dosa dah. Lepas dah tugas ahli ambo, kalau ambo tu saya tanya, ambo royak dah kepada masyarakat Malaysia secara khususnya hukum hakam. Dia tak usah dengar, dia rasa lebih pandai lah, gilah ambo tak ada kata apa. Kadang-kadang hok kritik tu bukan orang ngaji pun, letak piuh atas kepala aling dah Pergi semaya 3 kali sehari tu Allah aling dah Wali tu setuh dengan orang juga rasa cemar dah lah. Macam-macam manusia ada. Sifat salbiyah ada 5. Kenapa ia dipanggil salbiyah? Apa maksud salbiyah? Salbiyah ni maknanya sifat-sifat yang menapi ke benda-benda yang tidak layak dengan Tuhan. Contohnya permulaan, tidak layak. Maka timbul istilah kidam. Kidam ni tidak ada permulaan. Kerana permulaan ni benda tak layak. Tidak ada permulaan. Semua 5 sifat tu dimulakan dengan tidak. Tidak berbila, tidak berhajat, tidak berlaku. Sebab tu dipanggil salbiyah. Apa maksud? Hak ni duk jawab dah. Boleh kodok kita baca subhanakallahumma wa bihamdika tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Ganti takbiratul ihram. Bukan takbiratul ihram tak boleh ganti. Takbiratul ihram ganti Allahu akbar tak boleh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Tak boleh baca lagu tu. Ni bukan berkali dia nak tanya gotu berkali ke dah. Bukan takbiratul ihram dia panggil ke doa iftitah. Doa iftitah ada banyak riwayat mengenai doa iftitah. Antaranya ni doa ni. Lepas pada Allahu akbar baru subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha. Kita pilih Allahu akbar kabira walhamdulillah, ya ada banyak riwayat. Maka apa dia maksud dia? Maksud ta'ala jadduka. Jadduka ni bukan makna datuk kamu, jadduka. Maknanya maha tinggi kehebatanmu. Ni maknanya kehebatan kamu. Kemuliaan kamu. Maha tinggi kemuliaanmu ya Allah, tu maksud dia. Tu dikira menuntut ilmu jika tidak mencatat menggunakan pen dan kertas tapi mencatat guna phone, telefon. Ya, dikira majlis ilmu, dikira belajar juga. Catiklah dengan telefon kau, dengan pohon kayu kau, dengan gapo khamak kita kau, pahak dengan batu kau, boleh berlaku. Sebelum ni saya maya Jumaat tak niat Jumaat. Astagfirullahalazim. Adakah kena qada balik semaya Jumaat tu dengan semaya Zuhur? Ya, tentu sekali. Banyak mana dah 10 tahun dah mau buat lagu tu. Qada habis semaya Jumaat dia. Semaya Jumaat ni wajib berjemaah, tak boleh semaya seorang. Allah tak akan sama dengan makhluk. Kenapa Allah penyayang, makhluk juga penyayang? Ya. Penyayang ini hanya berkongsi nama sahaja. Beza di antara saya makhluk dengan saya Allah. Sebagaimana kita kata Tuhan ada kudrat, kita ada kederat. Tuhan boleh melihat, kita boleh melihat. Sama ke tak? Tak sama. Cuma kita nak menggambar ke suasana, situasi dan sifat tu tak apalah. Berkongsi nama dan perkataan tak apa. Tapi secara hakikatnya tidak berkongsi. Maksud saya kita adalah bercondong perasaan hati kita kepada seseorang. Tu panggil saya. Tuhan ada hati ke? Tuhan ada perasaan ke? Tak ada. Faktor ke mana? Maksud Tuhan saya, Tuhan nak beri nikmat kepada orang tu. Lagu lain pula. Setengah-setengah kitab kata
dalam kita antaranya aqaid fawaid, Tok Guru Haji Daud Bukit Abang kata Tuhan tak ada saya, tak ada marah, tak ada gapo. Sudah. Tak ada saya supaya makhluk, tak ada marah supaya makhluk. Tapi dalam ayat Quran kata Tuhan balas denda, Tuhan gapo? Ya sesuai dengan ketuhanan, bukan dengan supaya sifat kita. Nak tanya kalau saya mandi junub, lepas tu saya nak sabun badan saya, lepas tu saya mandi pula kali kedua. Jadi mandi kali kedua tu mandi wajib ke, mandi biasa ke, terima kasih. Kamu. Jadi mandi wajib ni apabila mandi tu rata seluruh tubuh tu sepanggil satu kali mandi. Biarlah. Lepas kita nak sabun lepas tu lagi lah. Nak sabun, nak kelorok ke, nak gapo dia ikut kita lah. Masuk dalam mesin basuh ke, tak ada masalah apa. Yang penting sekali rata air di seluruh tubuh tu sekali mandi. Lagu tu. Jadi kalau sempurna dah, maka kali kedua tu tak ada masalah lah. Bila asal kali kedua lah, ya sunat 3 kali bilah. Semua basuh najis ke, mandi junub ke, sunat 3 kali bilah. Kalau nak buat sekali pun boleh hukum dia. Misalnya sejuk pagi, sekali rata, okey cukup dah. Okey dah dah. Tapi kalau molek 2 kali, 3 kali. Yang mana perlu kita dahulu ke bayar hutang ataupun bayar zakat, sudah. Bayar hutang kena bayar, zakat pun kena bayar juga. Kena bayar belako-lako. Pahala ni bayar hutang lah, nyanyi kat orang. Bayar hutang dulu. Adakah boleh kita niat pahala dan kebaikan kita untuk anak dalam kandungan yang belum lahir lagi? Mohon penjelasan lanjut pada pihak ustaz. Boleh ke tak? Ada ulama kata boleh. Ada ulama menyatakan boleh kita buat amalan hadiahkan kepada orang hidup. Contohnya hadiah kepala kepada anak kita, boleh? Tak syarat orang tu mati. Orang mati tu memanglah. Orang hidup pun boleh kita beri hadiah pahala kepada dia. Anak kita kau kepada dia boleh, tak ada masalah apa. Mana? Adakah benar selawat burdah 70 kali lebih daripada dalail khairat? Ni antara kelebihan kitab selawat burdah lebih daripada dalail khairat. Ada kata lagu tu. Nasnya hamba tak tahulah lagu mana, buat apa nah. Ni kata-kata istihad ulama lah. Dia ambil sumber daripada mana, dia lah dia akan tanggungjawab. Hamba tak tahu tu. Mohon ijazah, hamba ijazah ke selawat burdah dan dalail khairat. Sebagaimana hamba terima daripada guru hamba. Apa hukum pendapatan hasil daripada kerja penyelundupan seperti keluduk beras, seluduk lembu, seluduk manusia, sebagaimana pada Malaysia Thai beberapa pemberian sejumlah wang kepada pihak keselamatan berkawal di kawasan itu. Macam pembaca berita dah pula hamba rasa. Sekiranya haram, bagaimana pula hukum duit upah kepada pekerja terlebih seperti miko, monggoh, ngata, bagai apa semua. Mohon pencerahan tu guru. Lagu mana hukum dia? Masalah seluduk bagai ni apa hukum dia? Ada ulama kata haram, wajib kita kena taat kepada pemerintah. Maka jangan buat benda-benda yang menyebabkan kacau bila dalam negara. Tapi ada benda, ada ulama kata tak. Kalau benda itu haram, barulah mengancam keselamatan kau. Misalnya kita ngedar dadah, import dadah daripada Thailand apa semua, hak tu memang berdosa. Tapi kalau kita seluduk beras barang halal apa dia, cuma tak bayar cukai, maka barang itu tidak jadi dosa. Kita upah barang orang punggah beras, tak apa, tak dosa. Hasil daripada petupu tak dosa belaka. Kerana apa? Kerana haram mengambil cukai daripada orang Islam. Haram mengambil cukai daripada orang Islam. Ambil cukai daripada orang kafir dipanggil kharaj. Orang Islam dah bayar zakat dah. Ni zakat lagi bayar cukai lagi, seloklah kawan ni kuruh kekek lah jawapannya. Hukum patuh mainan berupa haiwan dalam rumah harus hukum dia. Kalau bagi kanak-kanak lah, bagi orang tua tak boleh, haram. Misalnya teddy bear sama tinggi dengan tuan duk peluk. Koya Korea. Tuan tu metalik. Nampak? Tapi koya Korea. Nampak? Pakai baju tidur koya Korea lah, peluk apa dah? Teddy bear. Awak tak tidur, saya tembak. Peng tak ada apalah. Muka supaya kena sepak dah. Nampak? Tak salah. Koya orang mukmin lah, tak sedok koya lah orang kafirnya. Adakah sunat mendengar radio ketika memandu? Kalau zaman dulu musafir naik motor sambil dengar alunnya qasidah, kalau tak silap saya, ya sunat dengar-dengar benda yang menghibur ke kita. Suara-suara kau apa dia ni. Ustaz, saya kerja offshore di pelantar minyak tengah laut. Lama dah tak semaya Jumaat ni, dosa kau dak. Balik PKP pula dah, tak boleh semaya juga. Ambo pun tak semaya dah setahun dah tak semaya Jumaat. Jadi pok kita
jangan pecuh. Tak semaya belaka dah Jumaat nah. Tak ada soalik kita dah. Jadi pok kita taat dah. Orang tak suruh semaya Jumaat, tak semaya Jumaat lah. Nah, ada orang ni nak pisah juga semaya Jumaat, tak cukup syarat pun tu. Jadi semaya Jumaat ni hak dosa ni kalau cukup syarat, tak ada orang halal gapo, kita tak semaya Jumaat juga baru berdosa. Ni kita bukan tak segi semaya Jumaat, ada yang mau tak bui. Hak tak ada soalik kita dah, tak suruh pisah lah. Hidup-hidup tenang-tenang ke kita. Jangan duduk fikir buat masalah. Zaman serabut orang bunuh diri. Jangan buat masalah. Hidup happy, good lucky. Jomblo happy. Wallahu alam. Al-Fatihah.